Okey, bahagian terakhir dalam CLO4 iaitu ada membrane technologies, application, real application yang menggunakan membrane iaitu okey, membrane contactor. Membrane contactor bermaksud adalah kita nak buat apa nama ni, kita nak buat gas separation. Kita nak purifykan gas. Sebagai contoh, kalau gas ni, dalam bahagian gas ni ada CO. Okey. CO ada pluskan dengan nitrogen lah. Ni adalah daripada products of pembakaran, conversion. Okey, kita tahu yang kata major part of the world of our earth still menggunakan fossil fuel dan dihasilkan generate a lot of CO2. Macam mana kita kalau kita nak buang terus ke atmosphere is no good. Jadi kita nak capture dia. Okey, kita nak capture CO2 tu menggunakan membrane. Salah satu cara adalah menggunakan membrane contactor. Okey, cara ni adalah kita gunakan membrane sebagai pemisah antara gas phase dan juga liquid phase. Ini kita punya exhaust gas. So kat sini adalah liquid phase kita adalah amine base. Okey. Amine ni ada capability untuk absorb CO2. Okey. Jadi kat sini kalau kita lihat membrane contactor, konsep dia adalah gas CO ni akan masuk migrate kat dalam lubang ini. Okey, akan berjumpa dengan liquid phase. Berjumpa dengan liquid phase, dia akan berlaku absorption CO2 kepada amine. Okey, membrane kita perlu porous dan juga hydrophobic. Sebab kita tak nak kalau kita punya membrane hydrophilic, dia akan masuk kat sini. Air ni akan masuk kat sini. Ni amine water base Okey. So dia akan masuk kat sini dan dia akan melimpah kat sini. Tu kita tak nak. Jadi kita buat kita punya membrane contactor is hydrophobic. Jadi kita punya water ni tidak water amine ni tidak masuk ke dalam kita punya liang-liang porous ni. Membrane contactor boleh pakai polymeric, boleh pakai ceramik. Tetapi the best is adalah untuk ceramik sebab polymeric biasanya dengan amine, biasanya polymeric ni biasanya tak tahan lah dengan CO lah. Kalau kita belajar yang kata plasticization effect pun, lama-lama nanti dia akan kaput kan. Jadi the best material is other than polymeric lah. Tapi research now fokus kepada macam mana kita nak make sure that membrane contactor ni air tak masuk ke dalam liang-liang. Kalau masuk dia tersumbat, memang kalau tersumbat kat sini, awak punya membrane contactor performance in absorbing CO is no longer good. Sebab dia dah tersumbat kat sini, ini adalah dah constant. So macam mana pun awak flow kat sini, dia tetap sama. Jadi kalau kat sini dah tersumbat, area dah tersumbat, concentration CO2 dah stagnant, takkan ada berlaku lagi lah absorption. Itu kita tak nak. Lagi adalah membrane distillation. Okay, membrane distillation biasanya adalah untuk pertukaran fasa. Okay, so kita membrane distillation ni juga gunakan hydrophobic. Kita transform bahagian feed ni kepada feed kita dalam bentuk gas. Kita jadikan dia adalah kita cuba memperbanyakkan bahagian ni gas. Jadi kita buat kita punya kita supply heat dekat dia punya feed. So feed tadi ada komposisi of gas. Gas tadi akan masuk dekat dalam membrane hydrophobic ni. Okey. Dan kita sejukkan dengan swapping gas kat sini. Kita sejukkan kita kondenskan balik, kita dapat kita punya produk kat sini. Kalau lihat kat sini, okey, kita nak TEG kita. TEG ada air kat sini. Macam mana kita nak buang air tersebut? Kita
panaskan this ni, kita supply haba dalam mixture ni. Lepas tu kalau kita supply haba, of course ini akan jadi vapor kan. So vapor ni akan masuk dalam hydrogen membrane, and then kita sejukkan vapor tersebut dapatkan air. So end up you akan dapat very concentrated TEG dekat sini. Ini adalah konsep, dan dia gunakan membrane juga, tapi membrane hydrophobic membrane. Okay. Now sebelum kita akhir kita punya ni, saya ada beberapa saya ada satu soalan. Okay, macam mana satu sistem, okay, macam mana awak nak synthesis generate synthesis gas dan pure hydrogen. Maksud synthesis gas kat sini adalah campuran antara CO dan hydrogen. Ini kita panggil dia synthesis gas. Macam mana kita nak hasilkan synthesis gas? Macam mana kita nak hasilkan hydrogen serentak dalam dua ruang yang berbeza? Okey, menggunakan apa-apalah teknologi yang kata yang boleh. Ini kita punya quiz. Okey, yang saya nak minta awak fikirkan macam mana kita boleh generate these two product secara simultaneous.